Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk video kali ini kita akan melihat subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu 2.4 peranan manusia dalam usaha untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey. Jika sebelum ni kita dah belajar apa itu ekosistem, apakah komponen-komponen di dalam ekosistem dan akhirnya kita lihat apakah peranan manusia dalam usaha kita untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey. So jika kita lihat pada hari ini banyaklah aktiviti yang dijalankan oleh manusia yang mana aktiviti ini telah memberi kesan yang negatif lah kepada ekosistem di sekeliling. Sebagai contoh, penebangan hutan, perindustrian, perkilangan, pertanian dan juga pembuangan sampah sarap. Okey, yang mana kesan kumulatif kepada aktiviti-aktiviti yang negatif ini telah memberi kesan yang buruklah kepada ekosistem. Sebagai contoh, flora dan fauna kita pupus. Okey, akan berlaku hakisan tanah. Sebagai contoh, hujan asid, kesan daripada gas yang beracun, bau busuk daripada pembuangan sampah, pencemaran air daripada penggunaan pestisida ataupun penggunaan racun serangga dan sebagainya lah. Okay, dan kesemua ini telah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang mana kita sendiri adalah sebahagian daripada komponen di dalam ekosistem tersebut. Okay. Jadi di dalam pembelajaran sains kita kali ini, di dalam silibus kamu telah di digariskanlah beberapa langkah untuk mengatasi kesan daripada aktiviti yang dilakukan sebentar tadi. Okey. Yang pertama melalui cara menguatkuasakan undang-undang. Yang kedua dengan cara meningkatkan kesedaran orang awam. Yang ketiga menggunakan kaedah kawalan biologi untuk mengatasi masalah pertanian tadi. Okey. Dari segi menguatkuasakan undang-undang, jabatan yang terlibat adalah Jabatan Perhutanan lah. Yang mana Jabatan Perhutanan ini akan sentiasa melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan. Okey, di semua negeri. Okey, sebagai contoh, rondaan dengan menggunakan helikopter dan sebagainya lah. Dan juga sekatan-sekatan jalan raya untuk memastikan bahawa lori-lori yang membawa kayu barat itu adalah lori-lori yang hanya yang dibenarkan sahaja, bukan yang tidak berdaftar dan sebagainya. Okey. Seterusnya dengan cara meningkatkan kesedaran orang awam. Macam mana kan? Terutamanya di sekolah sekarang ni, kamu pun dah belajar tentang ekosistem. So ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesedaran lah supaya bila kamu dah meningkat dewasa dan sebagainya, kamu boleh menjadi masyarakat yang lebih prihatin terhadap ekosistem dan juga menurunkan keprihatinan tersebut kepada anak-anak kamu lah di masa akan datang. Okay. Dan jika kamu perhatikan juga banyak iklan terdapat dalam televisyen, radio dan sebagainya untuk menggesa kita untuk menjaga alam sekitar. Okey. Ini semua adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran. Okey. Dan diperkenalkan amalan 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Okey. Mana review sebagai contohnya untuk mengelak daripada menggunakan bahan yang tidak dapat dikita semula. Sebagai contoh, sekarang untuk shopping ataupun beli belah digalakkan untuk menggunakan beg shopping sendiri, tidak menggunakan beg plastik. Itu sebagai salah satu cara refuse. Okay? Kita tak nak guna beg plastik. Okay? Ataupun reduce, dengan cara kita menggunakan bahan yang perlu sahaja. Okay? Kita betul-betul fikir apa yang diperlukan, yang tak perlu tak perlu kita membazir. Okay, reuse. Ada setengah bahan yang kita boleh gunakan semula. Sebagai contoh, botol plastik dapat dijadikan tempat tanaman pokok sebagai contoh. Okay. Ataupun kita recycle dengan cara di rumah kita dididik untuk mengasingkan sampah-sampah yang boleh dikita semula dan juga yang tidak boleh dikita semula. Okay. Dan akhirnya repurpose. Repurpose ini lebih kurang kepada recycle lah ataupun reuse lah. Okay. Dan kesemua 5R ini adalah bertujuan untuk mengurangkan bahan buangan yang mana akhirnya dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem di sekeliling kita lah. Okay. Kaedah kawalan biologi seperti yang telah diceritakan dalam subtopik sebelum ini adalah kaedah yang sangat
efisien untuk menggantikan penggunaan pestiside ataupun racun serangga. Yang mana kita tahu pestiside ini boleh mencemarkan udara dan tanah serta takungan air di bawah tanah. So, kaedah kawalan biologi ini dia dapat mengurangkan kesan pestiside tersebut kepada alam sekitar lah. Okay. Dan akhirnya tamatlah kita bab 2, ekosistem. So, InsyaAllah cikgu harap semua pelajar cikgu dapat faham lah. Jika tidak faham, boleh merujuk ataupun boleh rujuk terus kepada cikgu di dalam saluran yang telah cikgu sediakan. Okay. Terima kasih kerana mendengar. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.